Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Agenda Awani. Kalau kita bercakap soal ekonomi Malaysia ini, sudah pasti tulang belakangnya adalah PMKS lebih tepat lagi. Perusahaan mikro, kecil, sederhana dan juga besar di Malaysia ini. PMKS ini memainkan peranan yang cukup penting di Malaysia ini. Bagaimana untuk kita melihat peranan ini diperkasakan, terutamanya apa yang kita pelajari pasca pandemik COVID-19, iaitu adaptasi teknologi. Sepanjang 2 tahun ia berlaku begitu pantas sekali. Malah ada yang menyifatkan tempoh adaptasi yang sepatutnya berlaku untuk tempoh 10 tahun dipendekkan kepada 2 tahun. Itu bagaimana bayangan diberikan. Namun apakah tahap kefahaman dan apakah ketersediaan di pasaran dari segi perkhidmatan yang ditawarkan, itu menjadi persoalan. Juga kita melihat bergerak ke hadapan pasca kita beralih ke fasa endemik pada ketika ini. Itu yang saya bincangkan pada malam ini. Saya berbesar hati kerana 3 tetamu pada malam ini bersama saya. Pertama sekali saya bersama dengan Encik Muhammad Yusman Amiran, iaitu Ketua Segmen PKS Unify Business di sebelah saya, dan juga di sebelah Encik Yusman iaitu Azizul Julin, iaitu daripada Kundasang Aqua Farm. Ini adalah usahawan kita bawakan sebagai contohnya untuk pada malam ini, dan Encik Tan Kuan Tai, iaitu pengarah jualan sokongan cloud rakan kongsi TM Huawei Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan Agenda Awani pada malam ini. Saya nak memulakan dengan Encik Yusman terlebih dahulu. Kalau sebelum kita berbincang tentang cabaran, adaptasi teknologi dan sebagainya, saya difahamkan ada hari SME. PKS akan diwujudkan. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang hari SME ini. Bagaimana untuk bukan sahaja meraihkan, tapi juga sudah pasti ada banyak cerita cabaran SME juga akan dimuatkan dalam hari SME tersebut. Ya, actually untuk terima kasih Najib. International SME Day ini sebenarnya disambut sejak tahun 2012 lagi. Ya, tapi di Malaysia ini kita nak galakkan lagi untuk menghargai PMKS, Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana ini. Oleh itu kita nak ambil peluang ini untuk meraihkan macam Encik Najib kata sumbangan besar SME dari segi ekonomi, dari segi job creation. So kita ingin adakan program yang menarik. 2 program utama yang kita akan jalankan adalah, pertamanya adalah untuk sama-sama kita nak galakkan Malaysian untuk support SME. Bayangkan kita ni tiap-tiap hari tanpa kita sedari, kita berjumpa SME pagi hari. Contohnya kita beli nasi lemak dekat warung Pak Abu. Saya lah tu. Lepas tu kita gunting rambut dekat contohnya barber shop Raju contohnya, dan kita pergi beli makanan groceries dekat kedai runcit Ah Chan, dan kita juga beli secara online kan. So kita rasakan ini kita akan galakkan kebanyakan daripada Malaysia ini, orang-orang rakyat Malaysia, untuk sama-sama support hero kita ini pada hari SME Day. Itu program pertama untuk galakkan semua rakyat Malaysia untuk support SME. Keduanya kita juga perhatikan bahawa macam Encik Najib cerita tadi, kesedaran mengenai digital. Bagaimana kita nak galakkan lagi penggunaan digital. So kita akan adakan banyak lagi program-program yang menarik untuk memberikan kesedaran kepada SME untuk menggunakan digital. Dan bulan inilah kita ambil sebulan yang bulan Jun ini, yang paling peaknya, puncaknya daripada 20 hari bulan hingga 27 hari bulan. 27 hari bulan itu adalah hari SME. Tapi kita akan adakan banyak lagi program-program. Termasuklah Awani juga akan siarkan program-program kesedaran yang kita bawakan juga teknologi partner seperti Huawei. Kita bawa juga SME yang berjaya seperti Azizul untuk berkongsi cerita bagaimana mereka menggunakan digital untuk meningkatkan bisnes mereka. Sudah pasti apabila kita bercakap tentang membantu SME ini, PKS ini, PMKS ini untuk adaptasi teknologi, kefahaman mereka itu memerlukan penyediaan perkhidmatan tertentu. Sudah pasti apabila penyediaan perkhidmatan sebegini adalah yang kalau kita fikir antara yang terunggul iaitu Unify Business sendiri. Kalau kita sifatkan dan juga ceritakan, kongsikan juga bantuan yang bagaimana yang disediakan di bawah Unify Business ini, apa yang mempermudahkan adaptasi teknologi dalam bawah Unify Business. Ya, terima kasih Najib. Kita lihat pertamanya, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh SME? Ada 4 cabaran utama. Pertama adalah market access. Dia ada very limited market access. Dia kecil, dia susah nak berhubung dengan market yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi financial support. Nak mulakan perniagaan dengan sumber-sumber yang terhad. Yang ketiga adalah dari segi skill manpower, workforce untuk tolong mengembangkan perniagaan mereka. Dan ketiga, inilah digital adoption yang masih lagi kurang daripada kalangan SME. So memandangkan 4 cabaran yang utama ini, kita di Unify Business mewujudkan 3 pillar of support kita panggil. Yang pertamanya, bagaimana solution yang kita berikan membantu SME. Solution ini termasuklah bukan hanya broadband connectivity,
Ya, ia adalah e-services contohnya. Macam Cik Aziz akan cerita tadi, bagaimana digital solution ini mampu mengembangkan lagi pasaran mereka, the market access part kan. Dan kedua dia bagaimana untuk meningkatkan lagi productivity, do more with less with technology. Dan kita juga ada financial support daripada SME, digitalization grant yang kita berikan kepada SME melalui government, yang government berikan, yang kita tolong untuk mereka apply dan menggunakan grant tersebut. Itu yang pillar yang pertama. Pillar yang kedua adalah dari support. Support is very important. Ya. Kita kata untuk Unify Business kita ada lebih kurang 600 dedicated team dekat seluruh negara untuk menolong SME. Kita ada juga 83 SME corner di TM Point. Ya, untuk walk-in SME yang perlukan khidmat nasihat untuk digital, kita ada SME consultant. Dan kita mempunyai lebih daripada 200 certified ICDL. ICDL stand for International Certification Digital Literacy Team yang boleh membantu SME dalam onboarding penggunaan digital. So itu yang kedua. Yang ketiga pilarnya adalah dari segi terasnya adalah SME ecosystem support. Kita kata tadi 4 cabaran utama kan. Itulah kita wujudkan satu Unified Business Club, di mana di sinilah kita memberikan knowledge, kita berikan webinar bersama partner-partner yang kita ada, daripada banking sector, daripada teknologi partner yang kita ada, dan juga SME-SME yang berjaya berkongsi pendapat, berkongsi perjalanan penggunaan digital. So di sinilah kita rasa mampu untuk membantu SME memacu dan menggunakan penggunaan teknologi digital yang lebih hebat. Okey, kalau bercakap tentang contoh kejayaan ini, adalah usahawan yang kita bawa pada hari ini, iaitu Encik Azizul Julin sendiri dari Kundasang Aqua Farm sendiri. Kongsikanlah cerita kejayaan dan juga bagaimana mungkin pada permulaannya dan juga selepas mengatasi teknologi, dan di tahap mana adaptasi teknologi pada ketika ini untuk Kundasang Aqua Farm sendiri. Baik, terima kasih kepada Cik Najib. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya Azizul daripada Kundasang Sabah, sebuah penempatan yang tertinggi di bawah Gunung Kinabalu. Jadi aktiviti utama kami ialah menjalankan penanaman sayur-sayuran menggunakan teknologi aquaponik dan hidroponik. Dan teknologi itu sendiri sudah mengubah kepada tata cara awal amalan daripada petani biasa, iaitu konvensional, kepada peningkatan teknologi aplikasi hidroponik dan aquaponik. Kemudian pada waktu ini kami telah meningkatkan tahap teknologi kami setingkat lagi dengan mengaplikasikan teknologi IoT, yang mana kami menggunakan IoT ini untuk mengenal pasti dan juga untuk mengesan beberapa parameter-parameter yang sebelum ini hanya diselia dan menggunakan kemahiran manusia semata-mata. Tapi menggunakan teknologi, kita dah boleh cek sensor tersebut menggunakan telefon bimbit, dan walau berada di mana sekalipun, walaupun sekarang saya berada di dalam studio, saya masih boleh cek keadaan operasi ladang secara keseluruhan. Kemudian pada tahap sekarang kami selepas pada pandemik COVID-19, kami masih meneruskan operasi perniagaan seperti biasa, dan kita masarkan sayuran kita ke negara Brunei Darussalam, kepada negeri Sarawak. Cuma apa yang berlaku pada pandemik yang lepas sangat mengesankan kami, di mana semua komuniti tani, sama ada di Kundasang, sama ada di Semenanjung Malaysia, di Genting, di Cameron sekalipun, terjejas teruk kerana rantaian pembekalan yang sedia ada telah terjejas. Ini berikutan Perintah Kawalan Pergerakan yang semua pun maklum, kita terpaksa mengikuti polisi-polisi dan ketetapan-ketetapan tertentu bagi memendung penularan COVID-19. Jadi pada waktu itu kami telah mewujudkan satu inisiatif yang kita namakan sebagai Kundasang Cashless Agro Supply, di mana kami menghubungkan di antara seluruh petani dan peniaga kecil yang berada di Kundasang. Setakat ini jumlah yang terkumpul adalah 182 orang petani, dan kami telah memasarkan atas talian. Kita menggunakan social media, gunakan platform yang kami namakan sebagai Kundasang Cashless Agro Supply tadi, untuk menjangkau pasaran yang berada di ibu kota tanpa menggunakan rantaian pembekalan yang sedia ada. Jadi alhamdulillah kami telah berjaya menemui ramai individu yang mempunyai minat dan kecenderungan yang sama pada waktu itu, kerana pada waktu itu misi kita cuma untuk survive, dan kita boleh mandiri, dan kita boleh meneruskan kehidupan yang serba tidak tentu pada waktu itu. Dan kami berjaya mengumpul sebanyak 11 orang kita panggil sebagai distributor untuk menerima sayur-sayuran yang kami bawa daripada Kundasang tersebut, dan mereka mengagihkan sayuran tersebut kepada para rider yang akan bertugas untuk
menyampaikan makan-makanan tadi kepada pengguna-pengguna di ibu kota, dan bukan secara percuma tapi dengan bayaran yang mampu milik, dan sekaligus kita tidak hanya menanti dan bergantung kepada bantuan daripada pihak tertentu semata-mata, tapi kita tetap boleh bermandiri ketika COVID-19, dan teknologi menghubungkan kami semua. Dan saya itu satu yang sangat memberi kesan kepada kehidupan saya, dan alhamdulillah pada waktu ini inisiatif tersebut semakin berkembang dan kita telah wujudkan pelbagai platform tambahan selepas itu, dan kerjasama daripada pihak Universiti Malaysia Sabah, even daripada pihak Petronas Seed Lab sendiri pun telah wujudkan satu inisiatif dipanggil sebagai One Way untuk menghubungkan di antara para petani dan juga kepada pembeli di ibu kota menggunakan aplikasi digital tadi. Terima kasih. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Encik Azizul sendiri, kerana kalau kita melihat Encik Tan, ini adalah soal bagaimana seperti yang disebutkan tadi ini adalah disruption kepada sistem sedia ada untuk mengoptimumkan input, mengoptimumkan segala perkara yang terlibat dalam urusan perniagaan dan memaksimumkan hasil pada akhirnya. Itu cara terkini kita menjaga perniagaan. Itu salah satu kelebihan lah dalam mengadaptasi teknologi. Tapi sudah pasti ada banyak lagi mengadaptasi teknologi ini kelebihan dia. Kalau Encik Tan boleh kongsikan sedikit, mengapa PMKS kita yang masih belum pada ketika ini ataupun yang masih reluctant ataupun yang masih takut-takut untuk beradaptasi teknologi, mengapa pentingnya untuk adaptasi teknologi ini? Okay, sebelum tu biar saya berbahas dengan bahasa Inggeris. Please, right. proceed. So basically, looking into the situations, right? Today SME, they have a few challenge. As beside of what Yusman mentioned, right? They are very much on what I see is what I believe. Without this real showcase to tell them this is the right thing to do, this is a real thing to do, they are not willing to do. So from this angle, they know technology able to help them. Technology able to help them to improve their productivity, can help them to reduce their costs and things like that. But they just not moving ahead, right? So that is number one thing. So and the number two thing is, even they want to do, they do not have this sufficient skill set. They do not have the suitable skill set in order to help them to close the gap. How to apply the technology in their this business, right? So these two things it come into the conclusion, right? Basically, this mindset changes. Basically, facing to the trend. This is what you're supposed to do in order to improve yourself, right? In order for you to continue bersaing dengan negara lain dengan bidang yang sama, right? So with that, what we think is from this technology angles, right? First of all, with the technology, we are playing a role on continue to help to ensure that the digital entrepreneur are the one that the modern one, are the one that coming out to the market and tell the others, right? This is how successful I am. This is like what Encik Azizul is mentioned, right? So the second thing is with this persaingan dalam business, right? This is where they can start to see a new business group or new business customers, right? Yang dia sedia ada, yang dia boleh cemburi mungkin dalam bidang yang lain, right? So when they are embarking into other areas, they are spearhead their business. So this is where they can look into how to improve their income capitals, how they can improve their efficiency in their business conduct, right? So on the third thing is also on these productivities, right? So we have a lot of cases, right? The SME themselves, they would like to go into this expansion on their business, but they can't. Why? Because it takes time, right? So this is where technology will come in and help them to improve the readiness to the market, right? So jadi dalam masa yang singkat, without having more tenaga yang sedia ada, right? They can always increase the productivities, right? By automating the process they have, right? And also reducing the cost, right? By identify the errors, right? So dengan itu memang there will be the expansions beside of what we say competition, beside of this new market phase, right?
The next is the expansions on their business. Right. Ya. Sebelum saya pergi pada Encik Yusman, sebab saya ingin tanyakan tentang obstacle ni lah. Cabarannya ada banyak. Sebab kadang-kadang perkataan-perkataan ini besar. IR 4.0 lah yang susah nak difahami. Rasanya susahnya untuk PMKS ini menjalankan perniagaan. Tapi sebelum itu, saya nak minta Encik Tan dan juga Encik Azizul sentuh sedikit. Sebab tadi Encik Tan sebutkan tentang you touch on the cost. Because cost is always the concern for MSMEs in Malaysia kan. Because naturally they run in a very tight cash flow. Untuk cost, bagaimana untuk memahami bahawa adakah PMKS ini cukup faham bahawa adaptasi ini akan membantu mereka dari segi mengurangkan kos ataupun mengoptimumkan kos mereka untuk jangka masa panjang yang mungkin akan diterjemahkan kepada bottom line mereka yang lebih baik. Cerita sendiri pandangan. Okey. Mungkin saya kasih satu example yang sedia ada. There's one spice company called Hexa, right? So sebelum itu dia guna mata yang ada, right, sedia ada, right, the live people, right, to observe on the raw materials, right. Jadi when they are looking into this, right, they will not able to accurately differentiate the good raw materials or the bad raw materials, right. Then bila campur aduk, then dia memang dia punya cost akan meningkat, right. Dan dengan menggunakan teknologi macam in this case then what we do is we help them to inject the AI components into it, right. We use these learning models for them, right. So in this AI learning model we help them automatically differentiate, right, the definition for the good materials and the definition for the bad materials. With this we help them to reduce the productivity cost by more than 50%. Okey, Encik Azizul, risk cost, managing the cost. Okey, untuk kita memahamkan kepada SME tu, atau PKS ni, mereka perlu lihat apa yang memberikan manfaat pada jangka masa panjang. Jadi lihat kepada SME sendiri, diorang banyak bergantung kepada apa yang diorang dapat pada hari ini, itu yang diorang akan gunakan pada esok hari. Jadi melalui adaptasi kepada teknologi ini, kita boleh maklumkan dengan mereka, mereka boleh dapat lebih ramai pelanggan, mereka boleh dapat kurangkan lebih save cost dari segi operasi, dan mereka akan dapat lebih banyak simpanan. Sekiranya mereka menggunakan, sebagai contoh dalam konteks pemasaran, mereka hanya bergantung kepada kaedah offline semata-mata, pelanggan cuma apa yang lalu dan ada di depan mata. Tapi menggunakan adaptasi teknologi, mereka boleh menjangkau sejauh mana pun pelanggan yang ada, dan transaksi boleh dibuat secara maya, dan penghantaran juga boleh menggunakan aplikasi penghantaran yang boleh ditempah melalui aplikasi digital. Jadi saya ingat ini akan memberikan lebih banyak pulangan ataupun pendapatan pada masa depan, sekaligus waktu mereka akan lebih efektif, kos pun akan lebih efektif dengan jualan yang lebih banyak. Dan masa yang mereka perlukan untuk menghasilkan dalam tempoh sehari, kalau mereka dapat produktiviti yang lebih tinggi, sama juga mereka peruntukkan waktu yang sama untuk menghasilkan produktiviti yang sedikit. Tetapi bila ada jualan yang lebih banyak, maka mereka akan dapat pendapatan lebih tinggi, dan itu akan memberikan kelestarian ataupun sustainable kepada perniagaan yang sedia ada. Itu sangat menarik sekali kita melihat bagaimana untuk pengurusan kos itu dari teknologi itu. Ini antara halangannya lah, tapi sudah pasti ada banyak lagi halangan untuk PMKS. Obstacle-nya ini dalam mengadaptasi teknologi. Kalau Encik Yusman boleh terangkan juga bagaimana apa antara cabaran-cabaran. Sudah pasti adalah banyak kes-kes yang dipelajari dan juga dilihat oleh Encik Yusman sendiri. Okey, terima kasih Najib. Saya melihat pertamanya macam Encik Tan dan Encik Azul cerita, PMKS, perusahaan mikro dan kecil sederhana ini objektifnya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan juga mengurangkan kos, kan? Dan bagaimana teknologi boleh enablekan pengurangan kos juga meningkatkan pendapatan. Saya ambil daripada 3 faktor utama. Faktor yang pertama adalah segi penggunaan teknologi, skill set, right? Dia berkait rapat dengan mindset, Cik Najib. Kalau kita nampak benda itu susah, dia akan jadi susah, right? Itulah kita bawakan juga macam Cik Azizul tu bercerita bagaimana menggunakan teknologi
mudahnya menggunakan teknologi. Kan itulah banyak awareness educational program yang kita ada untuk meningkatkan kesedaran penggunaan teknologi. Itu yang pertama, the mindset and juga the skill set. Dan barulah tool set digital solution ni masuk. Kita bagi contoh kerana kita ada 3 segmen of SME. Kita ada micro, small and medium. Yang micro ni agak sukar menggunakan kebanyakan dari mereka. Dan kita adakan satu contohnya webinar di Pasar Siti Khatijah. Kita panggil 100 merchant kat sana. Dan kita pilih 5 daripada merchant tersebut. Dan kita juga ada PMKS yang kita buat pilot lah untuk tolong mereka. Kita buatkan satu pemasaran digital. Kita ambil contoh, Bella ini daripada Ketereh, Kelantan. Meniaga tudung, bawals.my. So mula-mula sebelum online, perniagaannya agak rendah. Masa tu kita masih ingat lagi, nak dekat raya. So kita tolong dia buat pemasaran digital dan dia berjaya meningkatkan 40% jualan beliau. Itu from the micro perspective, because bila kita tunjuk, dia ada 2 konsep. Sama ada do it yourself, DIY lah kan, ambil teknologi ni guna. Satu lagi do it for you, DIFY. So kita memperkenalkan DIFY ni pada micro SME yang memerlukan pertolongan. Itulah awareness program yang kita jalankan. So daripada skill set dan mindset yang betul, dan barulah tool set dapat digunakan. Dan kita ingin melihat daripada segi faktor 3 perkara. Kita kata profit kan, kita kata revenue nak tingkatkan. Sebenarnya apa sebenarnya kalau kita kupaskan lagi? Yang pertama adalah gunakan 3E formula lah, Encik Najim. Kita gunakan teknologi ni macam mana kita nak engage more prospect. Macam mana kita nak kembangkan pasaran kita. Kalau fizikalnya mungkin hanya sikit perkembangan market access kita, tapi kita buka jadi online present, lebih besar pasaran kita. Itu yang pertama, the engage prospect. E yang kedua adalah empower your staff. Yes. So macam Mr. Tan kata tadi, kalau banyak proses kita on manual, agak susah kita nak menjaga dan nak meningkatkan produktiviti, terutamanya untuk perusahaan mikro dan kecil sedara yang punya very limited resources. Dan yang ketiga, E yang ketiga adalah excite your customers. Kan, kerana online ni kalau Najib perasan, dia punya experience better kan. Betul. Kita ada multiple of online payment, kita boleh buat kita boleh track kita punya delivery. So itu meningkatkan excite the customers lah, meningkatkan pengalaman pelanggan itu dan dapat membantu SME ini meningkatkan pendapatan dari segi pasaran tadi yang luas dan juga mengurangkan kos. Kerana banyak proses yang kita boleh automatekan, kita boleh digitalkan untuk mereka mengembangkan lagi perniagaan mereka. Okey, ini soalan terakhir saya kepada Encik Usman sekali, berbaki 3 minit ni. Kalau kita melihat kepada menjalankan perniagaan di Ketereh ke ataupun di kawasan luar bandar, di pinggir bandar dan bandar, berbezalah cabaran keadaan dan pandangan perniagaan itu sendiri. Sudah pasti solution itu tidak boleh orang kata satu solution kepada semua. Betul. Unify Business cukup memahami perkara ini kerana pergi sendiri dan juga mengajar mereka dan sebagainya. Bagaimana perbezaan ini diterap ke dalam segala services perkhidmatan yang ditawarkan, pertama, dan juga kedua adalah bagaimana ini juga akan diterapkan ke dalam kempen sempena dengan bulan SME. Okey. So itulah bila kita tengok dari segi penggunaan digital, dia juga tertakluk kepada kefahaman digital, digital maturity of SME. So daripada micro, small and medium. Yang kita nampak lebih jelas bila micro SME ini lebih tumpuan kepada untuk meningkatkan luasnya pasaran, meningkatkan pasaran. Bila kita tengok ke atas small yang ada banyak branches ni, fokus utama adalah untuk meningkatkan productivity. Bagaimana saya nak menjaga branches yang banyak, bagaimana macam mana saya nak menjaga online store saya, macam mana saya nak jaga physical store saya. So itulah kita adakan package-package yang menarik. Pertamanya kita adakan yang e-commerce hub contohnya. Kalau SME ni dia ada berniaga di Facebook, di Instagram, dan ada e-commerce platform lain dan juga kedai yang fizikal, bagaimana dia nak make sure semua ni adalah stok ada, available, dan apabila dia update produk, semuanya update. So kita sediakan e-commerce hub ini untuk membantu mereka. Itu yang pertama. Kita ada juga Cari Unify. Cari Unify ni kita nak menghubungkan our SME customer. Kita mempunyai hampir 400,000 SME customer kita, dan kita juga ada lebih 2 juta pelanggan konsumer kita. Bagaimana kita nak pasarkan, perkenalkan barangan-barangan SME kepada konsumer. Kita ada satu platform di call Cari Unify. Right? Dan itu untuk e-commerce related. Kita ada juga yang kita berikan cloud storage. Kita bayangkan
data adalah sangat penting untuk SME. Ya. Kadang-kadang kalau kita tak bagi storage untuk kita punya staff, kalau dia tak dapat datang ke office ataupun terpaksa tinggalkan syarikat, data itu hilang begitu saja. So kita gunakan Unified Cloud Storage ini untuk memberi business grade cloud storage supaya SME boleh menjaga data dan dapat membantu mereka melakukan pekerjaan atau perniagaan di mana-mana saja menggunakan cloud storage itu. Dan yang ketiganya, kita juga ada digital marketing solution yang saya cerita tadi, DIFY, do it for you. Yes. So para SME yang tak mampu untuk membuat sendiri namun perlukan bantuan, kita tolong SME untuk menggunakan khidmat digital marketing kita dengan cara DIFY, do it for you. Sebelum mereka mahir untuk membuatnya sendirilah. Dan untuk kempen inilah kita rasakan sangat perlu. Pertama, kita tahu bahawa SME ini adalah tulang belakang ekonomi negara. Dan juga mewujudkan bukan hanya pekerjaan di Kundasang contohnya tadi kan. So kita rasa inilah masanya kita untuk memberi penghargaan kepada SME. So kita adakan SME Day. So kita nak galakkan semua rakyat Malaysia untuk pada 20 hingga 27 tu ambil gambar, contohnya Cik Najib pergi makan kat warung, ambil gambar, snap, letak hashtag belanja di SME and letak caption yang menarik dan mungkin memenangi hadiah yang menarik daripada kita. Itu yang pertama, dan kita jalankan seterusnya program-program yang untuk meningkatkan lagi kesedaran digital ini pada bulan ini bersama dengan strategic partner kita. Kita ada BSN, kita ada Maybank, kita ada Google and Huawei as technology partner. Kita ada juga SME yang menjual teknologi application mereka untuk menolong SME. So sangat menarik. Dua program utama ini kita harap dapat rakyat Malaysia support. Kita punya wira SME yang membangunkan negara di segi ekonomi dan juga mewujudkan pekerjaan. Ya, itu paling penting sekali pada akhirnya dalam era pemulihan ini. Jadi kalau ada PMKS yang menonton pada ketika ini, kalau nak tahu pasal tentang apa yang disediakan oleh Unified Business, carilah Encik Yusman. Kalau nak tahu pasal perniagaan dan mengambil contoh dan sebagainya, carilah Encik Azizul. Kalau nak belajar tentang cloud dan juga teknologi adaptasi dan juga kepentingan ini, carilah Encik Tan untuk belajar ilmu ini. Dan hari SME ini pada 27 Jun ini hadirkan diri. Ada banyak dia disediakan program-program yang disediakan menarik untuk membantu anda bukan sahaja memahami tapi juga untuk mempelajari dan juga menang hadiah juga boleh kan tadi kan pertandingan dan sebagainya. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Saya berbesar hati saya bersama dengan Muhammad Yusman Amiran, ketua segmen PKS Unified Business. Kita ada juga contoh usahawan yang berjaya Azizul Jolin iaitu dari Kundasang Aquafarm dan juga Tan Kuan Tai iaitu pengarah jualan sokongan cloud rakan kongsi TM Huawei Malaysia. Baik, sekian saja agenda awan untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.